guru saya pesan pagi sekali, petang sekali. Kalau boleh hafal nak pergi kerja tu baca dalam kereta, pagi sekali, petang sekali. On the way pergi kerja, on the way balik kerja, lagi mudah. Ini senarai ayat manzil. Okey. Tu je lah, maknanya saya nak beritahu ini antara ayat yang Nabi guna rawat orang yang ada sakit lamam. Kalau kita kata sakit gila, sakit mental ni antara penyakit yang agak sukar untuk dirawat. Tapi dengan keberkatan ayat ini Nabi tunjukkan bahawa boleh. Sebab tu tuan-tuan, bukan tak boleh guna Al-Quran. Yang kes saya sebut yang pagi tadi, slot pertama tadi, penyalahgunaan. Apa contoh penyalahgunaan? Yang ni saya skip banyak lagi kalau saya nak cerita. Okey, ini yang penting. Bila kita nak amalkan ayat Quran tu, kita perlu belajar daripada guru yang betul. Ada orang dia amal ayat manzil tapi dia dapat melalui mimpi. Ada kawan saya di Terengganu, dia dapat ayat baca bismillah je untuk rawat pesakit, tapi dari mimpi. Setiap kali rawat orang dia baca bismillah, tapi timbul masalah lepas tu pada dia, ada penyakit yang datang. Jadi tuan-tuan, bila nak belajar perkara-perkara macam ni, pertama, kalau dah ada warid dalam hadis, boleh kita amalkan. Sebab guru saya sendiri pun memberikan ijazah pada saya dan membenarkan saya mengijazah pada tuan-tuan nak amalkan ayat manzil tadi. Caranya, guru saya kata, kita tawassul kepada Nabi SAW dahulu. Ambil berkat Nabi, kita baca ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Baca Fatihah. Kita hadiahkan pada Nabi SAW. Lepas tu barulah baca ayat manzil tadi. Itu maknanya tuan-tuan, puan-puan dapat sanad daripada guru saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi jangan sekali-kali ambil ayat daripada amalan daripada boleh tekan. Daripada mimpi tak boleh. Kalau walaupun ayat itu daripada Quran sendiri, tapi kalau diambil melalui bertapa, dia bertapa, tiba-tiba datang ilham masa bertapa, atau daripada mimpi, atau daripada menurun, tiba-tiba dia menurun, dia kata kalau kau nak aku keluar, kau bacalah ayat ni, itu menurun. Atau dari makhluk gaib, atau apa-apa cara yang pelik, tak boleh. Sebab Nabi bersabda innamal ilm bitta'allum, ilmu tu kena belajar, bukannya dapat cara gaib. Okey, lepas tu lagi saya laju-lajukan Okey, yang tu slot lain kali Jabatan Mufti mungkin kita buat slot lain kali tentang macam mana nak ruqyahkan orang gunakan ayat Quran. Tapi secara basic secara asasnya, kalau tuan-tuan nak gunakan ayat Quran, memang itulah ayat yang terbaik, itulah kaedah ubat yang terbaik, dan Nabi tunjukkan antaranya ialah ayat 33. Katakanlah tuan-tuan tak dapat nak baca semua, baca je lah ayat kursi, baca je ayat Al-Mu'awwizatain, baca Qul Huwallah, itu pun sudah memadai kalau kita tak dapat baca semua. Okey? Baik, boleh saya minta tolong buka yang slide pasal hipnosis. Tajuk slot ni ialah tentang hipnosis. Boleh? Tekan button escape dulu. Tak keluar kat skrin. Tekan F5. Cuba tengok F5. Ada keluar apa? Jadi tekan escape dulu. Yang PDF tadi. Ada keluar apa-apa? Okey. Kalau tak ada, saya turun sekejap
Okey tuan-tuan, tajuk hipnosis ni dia agak teknikal, sangat teknikal. Masa kami buat kajian dulu, patutnya tempoh kajian 6 bulan. Kami terpaksa minta pelanjutan sehingga 2 tahun sebab kami terpaksa turun ke padang melihat sendiri aspek-aspek yang susah untuk kita faham. Kalau orang sebut ilmu pukau, mudah. Pukau mudah, tapi sekarang ilmu berkaitan hipnosis ini telah dimodernkan, ditambah dengan pelbagai nama yang agak kelihatan saintifik. Jadi penggunaan hipnosis, saya ambil bahasa mudahnya hipnosis dan kesannya dari sudut akidah. Okey. Penggunaan hipnosis dan kesannya kepada akidah. Okey, cuba next. Kita tengok ini saya tak sentuh ini. Okey, isu dan masalah. Sebahagian dari teknik latihan minda bawah sedar ni melibatkan elemen-elemen yang meragukan seperti hipnosis dan meditasi. Okey, baik. Situasinya macam ni lah saya cerita. Tak perlu tengok slide. Tuan-tuan, ada anak, ada ahli keluarga yang tuan-tuan dapati tak berapa nak dengar cakap. Kadang-kadang tengok ada anak-anak yang bila disuruh 2-3 kali pun dia macam buat tak dengar je. Sehingga ada satu iklan dia keluar, iklan mahukan anak-anak yang dengar cakap puan-puan, mahukan anak-anak yang ikut cakap tuan-tuan, sertilah kursus kami. Jadi tuan-tuan pun okey. Ataupun ada keadaan tuan-tuan tengok bisnes tak laku, bisnes nampak macam merudum je, pelanggan pun tak masuk kedai, keluar iklan, anda ingin lariskan perniagaan anda, gunakan kuasa minda separuh sedar anda. Jadi tuan-tuan pun pergi kursus. Jadi kita melihat kursus-kursus sedemikian, adakah benar-benar mematuhi syariah atau tidak? Okey. Jadi itu isu yang kami cuba kaji, kerana sebahagian daripada kursus itu ada teknik-teknik yang kita dapati agak meragukan, seperti antaranya hipnosis, dan ada yang menggunakan meditasi. Saya bagi contoh, ada kursus motivasi untuk anak-anak kita di sekolah, dibuat di Kuantan, disuruh anak itu berbaring atas kain kapan kononnya. Itu tak ada masalah, itu mungkin muhasabah. Tapi diajar teknik-teknik tertentu untuk menghasilkan kuasa-kuasa tertentu. Jadi budak-budak dia suka tengok cerita Bobo Boy, tengok Power Rangers, Ultraman. Bila ada kuasa-kuasa tertentu ini menyebabkan tertarik. Dan kita cuba kaji adakah perkara itu menyalahi akidah atau tidak. Kita tengok satu-satu. Kajian ini dilakukan untuk meneliti teknik hipnosis yang digunakan dan mengemukakan cadangan. Okey, baik. Seterusnya, yang ni saya tak perlu sebutlah tentang metodologi. Saya tak pergi secara detail. Mana kajian ni kami lakukan, kami tumpu kepada kajian perpustakaan pada permulaan. Kami baca kitab-kitab, penulisan-penulisan, buku-buku yang berkaitan, dan kami turun ke lapangan. Dalam buat kajian lapangan ini, sebahagian kami pergi kursus dan latihan. Kita sendiri pergi join, tengok kursus-kursus tersebut. Kami sendiri juga menemu bual jurulatih yang mengendalikan kursus minda bawah sedar ni, dan kami adakan bengkel bersama pakar. Okey, dan akhirnya kami bentangkan hasil kajian kepada Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2017, macam tu. Seterusnya, bila nak menunjukkan tentang perkara ni, macam mana perkara ni memberi kesan kepada kehidupan kita, saya jadikan dalam bentuk bawang. Jadi tengah hari ni saya nak ajak puan-puan, tuan-tuan membawang. Sebab nak kupas isu ni, memang masa tu saya dah give up dah. Saya dah hampir give up. Saya beritahu kepada pengurusi Tan Sri Sheikh Ghazali, pengurusi penyelidikan jawatan kuasa teknikal, jawatan kuasa penyelidikan JAKIM. Saya kata susah untuk fahami isu ni. Tapi dah dibagi lanjutan supaya kaji ni ada kaitan dengan akidah, maka kami hasilkan dalam bentuk bawang ni supaya faham. Kita akan ada satu lapisan
2 lapisan, 3 lapisan, lapisan keempat. Jadi kita kupas bawang lapisan yang pertama dahulu. Saya minta tuan tolong tekan kejap. Tunggu saya tu kat mana. Okey. Kita pergi yang ringan dahulu Pergi kat midbrain Tuan-tuan mungkin biasa dengar midbrain. Okey. Sorry, dia next anak panah ke bawah. Okey. Midbrain activation, pengaktifan otak tengah. Puan-puan kena hati-hati, program ni dah mula masuk ke sekolah. Pengaktifan otak tengah. Apa yang dibuat ialah dia kata otak kita ni ada kiri, ada kanan dan ada tengah. Jadi anak-anak ni perlu dilatih untuk mengaktifkan otak tengah supaya mudah belajar, mudah fokus. Saya sendiri pergi interview tempat latihan ini. Saya cerita dia sampai boleh lihat apa yang orang lain tak dapat lihat. Contoh, kata kalau kita exam ni contoh peringkat pertama dengan mata ditutup, budak ini dia boleh meneka warna apa. Contoh katakan kepingan kertas ni warna hitam. Dia letak dekat telinga, dia hidu, dia gosok, dia boleh tahu ni warna hitam. Sampai tahap tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Sampai kadang-kadang tak perlu tengok buku. Tutup je buku tu, dia boleh baca apa yang di sebalik buku. Saya pergi tempat tu, dia boleh teka macam mana? Malam tu saya bermalam di Muazzam, Bandar Muazzam Shah, di Hotel Tongvillian. Dekat kaunter tu saya ambil kad Tongvillian tu, saya isi dalam poket. Saya pergi ke negeri tu, saya pergi ke Johor, tempat tu. Jadi masa saya interview tu, dia tunjuk kebolehan salah seorang pelajar yang mengaktifkan otak tengah. Dia kata dalam baju doktor, poket doktor, ada sekeping kad warna hitam bertulisan emas Tongvillian. Saya pun keluarkan. Betul. Macam mana dia boleh baca? Dia kata saya boleh nampak semua benda, dia kata. Jadi itu kelebihan pelajar-pelajar yang ada mengikuti program midbrain activation. Saya tanya dia, ini biasa soalan macam tu lah, saya katanya, selain kamu nampak benda-benda yang tersembunyi ni, kamu nampak tak jin dan syaitan, hantu? Dia kata nampak, dekat asrama saya nampak. Sebab tu bahayanya tuan-tuan, program sebegini dia membuka hijab. Membuka hijab bukanlah buka pandangan mata, tapi sebenarnya ada sesuatu yang boleh masuk pada anak-anak kita, menyebabkan dia boleh lihat alam yang orang lain tak nampak. Logiknya macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok bintang di langit, tuan-tuan pakai apa? Teleskop kan? Tak boleh tengok dengan mata biasa, memang tak nampak. Tapi pakai teleskop yang teropong-teropong, yang power-power tu, boleh nampak bintang. Nak tengok kuman, ni atas ni, nampak? Tak nampak. Kalau nak tengok kuman, pakai apa? Mikroskop. Mana kena bantuan kanta daripada teknologi. Nak tengok alam satu lagi, tak boleh tengok mata kasar, kena pakai bantuan dia. Itu benda itulah, sama ada pada mata atau pada kelilingnya. Sebab tu hati-hati program-program gini. Sebenarnya walaupun diterapkan, mungkin ada 3 hari 2 malam tu sesi motivasi, diselitkan satu saja slot midbrain activation. Tuan-tuan kena hati-hati, cek dulu nak hantar anak-anak pergi motivasi, ada tak slot macam ni. Kalau ada, tak payah pergilah. Okay, next, tekan merah. Tekan yang merah. Okay. Itu midbrain activation. ESQ. Boleh tekan ESQ. ESQ, sorry. Ini ESQ. ESQ hari tu dah difatwakan haram. Kemudian dilantik Majlis Penasihat Syariah, difatwakan harus pula. Wallahu alam. Tapi ini rakaman secara live kan. Okey, saya ada, mungkin tuan-tuan boleh tanya orang-orang yang pernah mengikuti program ni, apa kesan dia. Ada sampai yang satu klien tu saya jumpa, boleh pergi ke zaman Nabi Ibrahim. Dia kata dia duduk dalam bilik gelap, peserta tutup mata, dipasang muzik, sehingga pada semasa dia buat sesi tu, dia rasa macam kembali kepada zaman Nabi Ibrahim, menyaksikan pembinaan Kaabah. Ada yang kata, dia kata ada yang sampai histeria dan sebagainya. Jadi yang itu kena kajian lebih lanjut lah tentang perkara ni. Tekan button merah.
Ini layer pertama ni, maksudnya zaman sekarang 2000 Masihi, tahun sekarang ni, yang ni dipanggil pseudoscience. Nak kata sains tidak juga, tapi macam sains. Kemudian LOA, cuba tekan LOA, Law of Attraction. Kalau tuan-tuan baca Law of Attraction, dia kata setiap benda ni mempunyai tarikan. Tuan-tuan bagi RM1, tuan-tuan akan dapat lagi banyak. Dalilnya dalam Quran, apabila kamu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilatin ambatat sab'a sanabilatin. Wallahu a'lam, saya pun dah duduk atas pentas ni habis lupa. Ambatat sab'a sanabila. Cuba repeat balik. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilat likulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan satu di jalan Allah, seumpama dia akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 benih. Jadi maksudnya setiap satu yang kita bagi, kita akan dapat 700. Itu prinsipnya dalam Quran. Tapi bagi orang yang ni, dia akan ada, dia kata setiap benda akan dapat, setiap benda akan dapat. Sebab tu kena tengok dari perspektif akidah. Warna merah, tekan button merah. Kemudian LOV, Law of Vibration. Setiap ni ada getaran, tenaga. Sebab tu ada yang mendakwa Allah itu alam ini terhasil daripada getaran, kan ada kan? Contohnya adalah orang tu yang mengatakan bahawa Tuhan tu pun terhasil daripada getaran dan sebagainya. Okay, jadi setiap benda ni dia kata ada mempunyai wave dia sendiri. Okay, next. Okay, itu law of vibration, law of attraction. Atas pula numerology. Numerology ni ialah melihat angka, mengungkap rahsia angka kelahiran. Contoh tambah 25 tolak 6 dapat angka 37, lalu ditafsirkan dengan berbagai-bagai tafsiran tertentu. Jadi kena tengoklah benda-benda ni sebenarnya ada unsur-unsur penilikan. Okay, next. Button merah. Apa lagi? Metamorphosis. Ini tuan-tuan mungkin biasa tengok ni. Sehingga mufti wilayah, mantan mufti wilayah terpaksa mengeluarkan satu statement tentang kursus ni. Sebab antara perkara yang didakwa dalam kes ni ialah feeling is prayer. Rasa tu, apa yang kita berharap tu satu doa, dan setiap masa kita berdoa. Yang ni tuan-tuan boleh baca lah dalam mufti wilayah punya statement. Okey. Apa lagi? Soul travel, pengembaraan roh. Dia panggil astral projection pun ada. Dia kata manusia ni rohnya boleh keluar untuk meneroka alam minda bawah sedar. Okay, next. Apa lagi? SNLP, Spiritual Neuro Language Programming. Pun ini sebahagian yang diperkenalkan pada hari ini. Button merah. Okay, dan juga NLP. Tuan-tuan, kursus-kursus sebegini, nama saintifik ni ada dalam kursus-kursus ni yang okey. Mana tidak semua. Kalau orang tanya saya tentang apa kursus-kursus ni, sebahagiannya okey, dan cuma diselitkan perkara-perkara tertentu yang menyebabkan ada masalah kepada dari sudut akidah. Sebagai contoh, Neuro Language Programming. Ini agak terkenal. Mungkin tuan-tuan di jabatan mungkin ada, dan mungkin di sini ada trainer, ada jurulatihnya. Saya cerita ni secara umum. Ia diasaskan oleh John Grinder dan Richard Bandler. Dua-dua ini mengkaji pola pemikiran 6 orang tokoh ni, iaitu Alfred Kosbasky, Noam Chomsky, Gregory Bateson, Milton Erickson, Fritz Perls dan Virginia Satir. Keenam-enam orang ini mempunyai perwatakan insan yang berjaya. Jadi dua-dua orang ni mengkaji
pola pemikiran 6 tokoh ni. Lalu dihasilkanlah neuro language programming. Jadi dia adalah dia punya meta model, structure of magic, Milton model, patterns 1 2, NLP, meta program, metafor, reframing dan sebagainya. Ini produk-produk yang terhasil. Cuma dalam keenam orang ini ada 2 individu ni, iaitu Milton Erickson, pakar hipnosis, dan juga Fitzgerald. Kedua-dua ini mempunyai kaedah pendekatan ajaran yang lebih mementingkan kepada hipnosis. Sebab tu adanya yang saya tanda ni, hypnotic language pattern, Milton model, timeline therapy, itu semua adalah apa yang digunakan dalam hipnosis. Bahasa kita pukau lah. Kalau kita kata pukau, orang nampak tak boleh. Tapi bila kita kata sebut hipnosis, macam boleh atau tak boleh. Antara mereka yang gunakan ini adalah mereka yang mula develop daripada John Grinder dengan Richard Bandler ni. Ada pengembang-pengembangnya seperti di atas ni. Daripada 6 orang yang dikaji, maka ini adalah orang yang mengembangkannya. Dan salah seorang ni Ted James. Beliau ni menggunakan kaedah timeline terapi yang mana kalau kita tengok akan ada unsur-unsur pengaruh agama Hindu. Nanti saya tunjuk satu-satu. Jadi kalau orang tanya tentang NLP, kalau tuan-tuan pergi yang basic tidak ada masalah. Penggunaan teknik VECOG. VECOG ni V visual, A audio, K kinesthetic, O auditory, G saya tengok G ni apa. Tapi dia maknanya kalau kita faham boleh guna teknik VECOG ni, kita boleh memukau orang. Saya sendiri guna, sebab tu saya banyak gunakan slide visual supaya tuan-tuan tak dengar saja. Kalau tuan-tuan dengar saja susah nak faham. Tapi kalau dibawa dalam bentuk cuba tekan warna merah ni. Kalau bawa dalam bentuk ni mungkin tuan-tuan akan lebih jelas apa yang saya nak terangkan ini. Ini bentuk VECOG atau pelajaran saya belajar daripada NLP, iaitu kita gunakan unsur-unsur psikologi visual supaya audiens lebih faham. Tapi bila dimasuk dalam bab hipnosis, itu yang akan jadi masalah. Okey, habis lapisan pertama ni tahun 2000 ni, kadang-kadang kita tak nampak di mana salah atau di mana silap atau kaitan penyelewengan dari sudut akidah. Kita masuk lapisan kedua. Dah kupas lapisan pertama, kita masuk lapisan kedua, iaitu sekitar tahun 1900 hingga tahun 2000 mula diperkenalkan di barat, iaitu subconscious mind. Cuba tekan subconscious mind yang tengah. Okey, subconscious mind ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Ini seorang bangsa Yahudi yang mana beliau belajar hipnosis dari Martin Charcot dan beliau memperkenalkan subconscious mind dan mengembangkan teknik itu dengan teknik perkaitan bebas atau free association, dan teknik ini selari dengan analisis mimpi. Maksudnya Sigmund Freud ni masa dia belajar dulu, dia ada belajar ilmu hipnosis. Bila dia belajar hipnosis ni, dia tukarkan nama tu supaya nampak lebih saintifik. Dinamakan free association dan juga dinamakan dream analysis. Dan teknik-teknik ini sebahagiannya ada dalam kursus-kursus yang saya sebutkan tadi. NLP, SNLP, metamorphosis. Itu semua teknik-teknik yang sedikit sebanyak diimport ke dalam kursus-kursus tersebut. Okay, next. Kejap. Back balik. Sorry, saya pakai ni. Okey, tekan yang subconscious mind tadi. Okey, tekan next. Okey, ni subconscious mind Dia kata manusia ni ada conscious mind, ada subconscious mind dan ada unconscious. Contoh conscious mind ni macam ni lah, saya bercakap ni saya sedar. Subconscious mind ni lebih kurang macam ni. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan naik kereta dulu masa mula-mula belajar nak ambil lesen kereta, tuan-tuan pasti akan ingat mula-mula kena tekan kelas. Masuk kereta, hidupkan enjin, tengok side mirror, tengok cermin belakang, pasang seat belt. Bila nak
berjalan, kena tekan kelas, masuk gear 1, tekan minyak, lepaskan kelas perlahan-lahan. Itu SOP. Tapi bila tuan-tuan dah mahir, tak perlu dah ingat tu secara sedar. Terus je masuk kereta, jalan. Adakah tuan-tuan perlu ingat satu-satu? Tak. Sebab tu dia kata ini dah jadi subconscious. Seolah benda tu dah ditanam jadi rutin. Unconscious ni benda yang tuan-tuan tak tahu pun. Contoh peredaran darah. Tuan-tuan tahu ke boleh kontrol ke darah? Tak boleh. Nafas. Kadang-kadang tak sedar pun kita bernafas. Kedipan mata. Dia ada peringkat yang unconscious mind ni yang dah kita tak tahu. Okay. Jadi sebab tu dia kata subconscious mind ni boleh kita teroka, dia kata, melalui hipnosis. Okey, tekan button merah. Antaranya ialah dengan menggunakan timeline terapi. Cuba tekan timeline terapi. Maksudnya kalau tuan-tuan di zaman sekarang ni, tuan-tuan boleh kembali ke zaman lepas dalam subconscious mind. Sebab tu dia buat terapi macam ni. Katakan tuan-tuan ni dalam keluarga ada yang takut lipas, fobia dengan lipas, takut. Tengok lipas takut. Jadi dia akan buat proses dia panggil induction. Tuan-tuan, okey, contoh nama Ahmad, pejam mata, pejam. Bayangkan anda berada di tepi pantai, rasakan kelembutan angin, deruan ombak, sehingga kita tu masuk dalam deep trance. Itu terlalu teknikal saya cerita. Jadi bila dalam keadaan orang tu dalam keadaan deep trance, dia akan balik kembali, seolah-olah dikembalikan kepada masa lampau untuk melihat apa punca awak takut pada lipas. Saya pernah pergi interview seorang pengamal ni yang Muslim. Dia kata kita sampai tahap boleh kembali 200 tahun sebelum kita lahir. Dia kata anak saya boleh kembali ke alam rahim, masa dia dalam rahim, apa dia buat dalam tu. Dan tuan-tuan boleh tengok buku yang dia tulis, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, buku tu saya simpan. Dia masa training ada seorang ni, dia boleh dia panggil congruence, seolah menyatukan dia tu dengan roh, ataupun membayangkan dia tu seorang askar. Dia orang lembek je saya. Dia orang ni lembek saja, tapi bila dia jadi askar, dia jalan tegak. Kemudian dia congruous dengan semangat seolah 100 tahun tua. Dia jalan bongkok. Ada dalam gambar-gambar training yang dia buat, ada dalam buku, dijual di pasaran. Tuan-tuan boleh tengok. Atau tuan-tuan boleh pergi ke zaman akan datang. Ini biasa melalui dream surfing. Okey. Inilah orangnya yang saya tunjuk tadi, ada 8 orang yang di atas. Ted James. Daripada mana dia dapat timeline terapi ni? Iaitu dia mengkaji teknik Huna, iaitu Ancient Hawaiian Secret for Modern Living. Ted James tinggal di Hawaii untuk belajar perkara ni. Dan kalau tuan-tuan tengok raja-raja yang ada pada teknik tersebut, memang pelik lah. Pelik. Tuan-tuan, sebab tu saya mengkaji bidang ni, tentang perkara ni, sampai kita pergi pada praktikal, sebab kita nampak ada masalah dari sudut akidah. Tekan button merah. Okey. Itu timeline terapi. Lalu diperkenalkan lagi sini dream surfing. Dream surfing. Ini sekitar tahun 19 hingga tahun 2000. Dream surfing, kata Sigmund Freud yang memperkenalkan subconscious mind, dia kata the interpretation of dream is the royal road to a knowledge of the unconscious activities of the mind. Tafsir mimpi adalah jalan yang agung untuk menembusi aktiviti unconscious mind. Okey. Apa yang dibuat bila kita nak buat dream surfing ni, klien akan dihipnos untuk masuk ke dalam alam mimpi. Klien dihipnosis sehingga masuk ke dalam deep trance. Keadaan ini dinamakan artificial somnambulism. Mungkin susah sikit nak faham. Artificial somnambulism macam ni. Tuan-tuan pernah tengok orang berjalan masa mimpi, masa tidur, mengigau. Kita mengigau biasa, tapi ni tak, dia boleh sambil dia tidur dia berjalan. Sleepwalking. Dalam bahasa itu dipanggil somnambulism, dan orang yang dihipnosis sehingga mengalami keadaan ini dipanggil artificial somnambulism. Dia bukan dipaksa, ditidurkan supaya mengalami somnambulism.
klien akan dihipnosis dan dipandu untuk meneroka apa yang mereka lihat dalam mimpi. Apa yang mereka lihat akan ditafsir oleh hipnotis. Jadi contoh dia ada masalah penyakit fobia pada lipas, pada tikus, atau dia nak berhenti merokok. Jadi dia dihipnoskan balik kepada zaman lepas. Ada klien yang dia kata 200 tahun dia balik tu, dia kata masa saya 200 tahun dahulu saya tengok dalam bayangan tu saya pernah membunuh seekor lipas. Dan daripada situlah saya mula mengalami masalah takut pada lipas. Bayangkan 200 tahun lepas. Ada kesnya ialah dia gini, dia bila dihipnosis dalam keadaan deep trance, dia melihat kehidupan dia dahulu sebelum dia dilahirkan. Dia adalah seorang petani yang telah membunuh seekor katak. Bila dia lahir, dia terkena sumpahan katak itu, lalu bila dia besar, bila dia lahir dia jadi tak berapa sempurna, jadi OKU, kerana perbuatan dia pada kehidupan dahulu membunuh katak. Tuan tengok ini ajaran agama mana? Hindu kan. Nanti kita akan tengok lebih lanjut. Tapi orang barat dia kaji benda ni, dia pergi ke Asia, dia ambil ilmu ni bawa balik ke negara mereka, lalu dijenamakan dengan nama-nama saintifik. Okey, tekan mana? Merah. Button merah. Okey. Saya salah tekan ikut. Okey ni. Kemudian past life regression. Past life regression ini secara terang-terang balik kepada kehidupan lampau. Sebab itu dia kata a technique which will take an individual back through time to their previous life by accessing normally hidden memories in their subconscious mind. Dia kata manusia ni ada memori yang pada kehidupan lepas. Jadi past life regression digunakan untuk kembali kepada zaman tersebut. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terutama puan-puan. Ini cerita apa, tuan-tuan, puan-puan? Ataupun adik-adik kita yang muda-muda. Ini cerita apa? Frozen Siapa yang tak pernah tengok cerita ni? Saya Haji kena balik tengok cerita ni. Bagus, saya ulang 5 kali. Memang menarik. Kita lihat bagaimana industri filem barat memupuk, menyuntik dalam minda anak-anak kita teknik-teknik ini. Kalau tuan-tuan tengok cerita Frozen saya tengok ni sebab anak saya tengok. Anak saya memang suka. Saya pun tengok apa yang bagus sangat. Rupanya dalam ni dia ada cerita tentang troll ni, stone troll ni, dia telah memadam memori anak. Dia cerita ni gini, Elsa ni ada kuasa magic. Dia boleh menghasilkan ais. Tuan-tuan kena tengok cerita ni baru faham cerita dia. Dia ni boleh menghasilkan ais. Satu masa dia bermain dengan adik dia, Anna ni, dia tertembak ais tu masuk ke dalam kepala. Jadi ayah dengan mak dia bawalah jumpa Tok Pawang ni. Dia panggil Stone Troll ni. Jadi troll ni dia pun, saya sebenarnya ada sedutan filem tapi tak sempat nak download. Dia ni telah memadamkan memori buruk si Anna ni. Dia keluarkan daripada kepala budak ni memori tu. Dia menulis memori baru. Dia reka memori baru, dia masukkan dalam kepala Anna ni. Dan Anna ni pun daripada keadaan yang murung tiba-tiba tersenyum sebab dapat memori baru. Dan Stone Troll ni juga meramal masa depan Elsa. Dia kata awak ni satu hari nanti awak akan jadi gini. Sebenarnya secara tidak langsung mereka telah membiasakan anak-anak tentang memori kita boleh padam. Apa yang berlaku pada masa lepas kita boleh create new memory. Sebab tu gerakan New Age gerakan New Age yang orang kata geng Illuminati, Freemason, sebenarnya banyak menggunakan teknik ni. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati bila masuk New Age ni ke mana-mana dalam dunia ni, mana-mana negara, mereka akan cuba mempropagandakan prinsip kita bergantung pada diri kita. Tuhan ni kemudian. Sebab tu dia boleh buat memori baru, seolah memadamkan takdir-takdir yang telah kita ada. Baik, tekan button merah. Baik, kemudian ini past life regression. Yang terakhirnya rapid induction. Rapid induction ni ialah,
Tuan-tuan tahu tak yang jenis tepuk orang tiba-tiba orang tu tak sedar. Itu jenis dalam hipnosis dia ada induction biasa dan ada rapid induction. Bila induction biasa dia akan minta tuan-tuan duduk, dia cakap, bayangkan anda sekarang berada di sekian-sekian tempat. Bayangkan sehingga kita rasa macam mamai dan kita terbayang. Itu induction yang dibenarkan, kata orang pengamal hipnosis, dibenarkan. Yang tak dibenarkan adalah rapid induction. Rapid induction ni contoh dipegang, tarik tangan ustaz sikit. Ustaz, ditarik je tu ustaz jadi tak sedar dan ikut cakap dia. Itu rapid induction. Sebenarnya ada video ni tapi saya tak boleh nak play sebab saya gunakan file PDF. Tapi tuan-tuan boleh tengok dalam video dalam YouTube ni bagaimana orang ni tak sedar. Dia bukan seorang, ramai-ramai. Dalam kumpulan tu ramai-ramai yang ikut kursus hipnosis, mereka ambil kasut buat telefon, bercakap, mengarut, kemudian tampau muka sendiri. Jadi macam orang bodoh masa tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok, refer dalam YouTube. Okey, batu merah. Jadi ini zaman sekitar 1900 hingga 2000 Masihi. Masa tu tak dikenali lagi ni, tak kenal soul travel, metamorphosis, tak ada. Yang dikenali masa tu adalah timeline therapy, dream surfing, past life regression dan juga rapid induction. Tapi benda-benda ni lah yang telah diimport ke dalam yang baru ni. Okey, kita pergi lebih dalam sekitar 1600 hingga 1900 Masihi. Masa inilah dinamakan hipnosis, diperkenalkan mesmerism, magnetism, somnambulism, hypnotism. Cuba tuan-tuan tengok mesmerism, cuba klik pada mesmerism. Mesmerism ni diperkenalkan oleh Sir Anton Mesmer. Dia kata dia adalah orang pertama menggunakan self hypnosis. Semasa saya bentangkan dapatan ini kepada Jabatan Mufti Selangor sendiri, Datuk Seri Tamyiz, dia cakap apa? Dia kata kami dulu kat Mesir, kami pernah dengar tentang mesmerism dan magnetism. Sebab tu dia kata profesor di Universiti Al-Azhar, dia tak tulis soalan final exam pada awal-awal lagi. Kita di Malaysia nak exam sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita dah siap tulis dah soalan-soalan tu, debating dan sebagainya. Tapi di Universiti Al-Azhar, pagi esok nak exam, dia tulis bila? Lepas solat subuh. Prof di Azhar kata kami tak akan tulis sebelum solat subuh. Sebab ada di kalangan pelajar di Mesir ni yang ada ilmu belajar mesmerism, magnetism, dia boleh seolah-olahnya mengeluarkan roh pergi melihat soalan-soalan yang kami tulis. Jadi geng-geng ni dia tak boleh amal ilmu ni selepas solat subuh. Sebab soalan malam je boleh. Siang masuk je subuh tu dia ilmu tu tak jadi. Sebab tu dia kata kami tulis soalan tu pagi tu nak exam, lepas subuh baru kami tulis soalan. Tu kata Prof Datuk Seri Tamyiz cerita pengalaman di Mesir. Di Mesir lagi hebat ilmu-ilmu macam ni. Okey, boleh tekan betul. Itu mesmerism. Magnetism diperkenalkan oleh Valentine Great State. Dia rawat pesakit dengan hanya letak tangan dia saja pada pesakit, terus sembuh. Sebab tu dia kata ada magnet, meletakkan tangan pada pesakit dan melalukan magnet pada tubuh. Okey, next. Somnambulism. Ini diperkenalkan oleh Sir D. Feuerger. Next. Kita ada 10 minit lagi. Dan hypnotism. Inilah orangnya, James Braid, Martin Charcot. Okey. Baik, jadi kita tahu sekitar 1600 hingga 1900 ini yang diperkenalkan. Dan sebenarnya kalau kita pergi lebih jauh kepada tahun 2000 sebelum Masihi, sebenarnya ilmu mesmerism, magnetism, somnambulism, hypnotism adalah yang diimport daripada ritual agama kuno yang mempunyai pengaruh sihir dan tipu daya. Boleh tekan? Contohnya, hipnosis adalah berasal dari kata hypnos yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Okey. Kata Will Durant ni sejarawan dunia, antaranya dia menyatakan bahawa hipnosis merupakan satu kaedah untuk kesihatan yang berasal dari amalan penganut agama Hindu dalam tamadun kuno India. Seseorang yang sakit akan dibawa ke kuil untuk menjalani rawatan menerusi hipnosis.
atau bermalam di kuil untuk menjalani amalan meditasi. Sebab tu yoga pun sebahagian daripada amalan dalam agama Hindu, diharamkan untuk penganut agama Islam. Masa saya tunjuk perkara ni, ada seorang datuk, dia kata kenapa perlu diharamkan sesuatu yang baik untuk kesihatan. Hipnosis bagus untuk kesihatan. Jadi saya kata memang betul bagus untuk kesihatan, dan kita kena ingat antara kesihatan dengan pegangan akidah lebih penting. Sebab itu dalam ni memang dia untuk kesihatan, tapi dia perlu pergi ke kuil, bermalam di kuil, mengamalkan meditasi. Mana kita nak dapat antara kesihatan dengan akidah? Sudah pasti akidah lebih penting. Menurut Stephen Gurgevich, konsep hipnosis telah mula dikenali semenjak 2500 tahun dahulu dalam tamadun Cina dan Mesir. Mana bukan setakat dalam amalan dalam ritual agama Hindu, bahkan dalam agama di China dan juga dalam tamadun Mesir, hipnosis turut diamalkan. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan faham maknanya hipnosis sebenarnya adalah suatu amalan yang mana telah mengalami proses pencairan. Pencairan macam mana? Macam ni. Saya tunjuk. Kalau saya kata ni, tuan kata halal ke haram? Ni. Halal ke haram ni benda ni? Kita kata haram kan? Okey, lalu dicairkan, disembelih ke, dibunuh ke, lalu lapisan keduanya diambil tulang, kulit, susu, bulu, daging. Kalau saya kata ni tulang ni halal ke haram? Haram lagi. Kulitnya haram, susunya haram, bulunya haram, sebab kita nampak kaitan. Dicairkan lagi menjadi lapisan ketiga, iaitu pinggan. Daripada tulang ni dijadikan pinggan, kemudian dijadikan ubat gigi, beg tangan, kasut. Kita kata haram ke halal? Masa ni yang orang yang warak dia akan siasat. Ada tak ubat gigi ni ada tanda halal tak? Kalau tak ada tanda halal, kita kata tak boleh. Kita bimbang takut ada unsur ni. Jaket bulu, bagi orang yang warak dia akan tengok. Tapi bila masuk lapisan keempat, dibuat ubat dalam bentuk pil, vaksin, gelatin, perasa tambahan, fermentasi, emulsifier, collagen, pil, dan dengan kod-kod E200, E220 sebagainya, tuan-tuan sukar untuk kita tentukan ia halal atau haram, ada tak kaitan dengan benda ni. Jadi sebab tu sama dalam ni, mungkin kita tengok ni, ini tak boleh, pukau ni sihir tak boleh. Bagi orang yang kaji, dia tengok magnetism, mesmerism, tak boleh. Tapi bila dah masuk saintifik sikit, timeline terapi, past life regression, orang yang warak dia tahu, so jauhkan. Tapi bila masuk yang ini, lagi sukar untuk kita tentukan di manakah titik keharusannya. Okey. Jadi sebab itu masa kami bentangkan pada Muzakarah Fatwa Kebangsaan, kami mengatakan bahawa penggunaan hipnosis dari sudut akidah tak boleh. Pertama dari sudut asal usul hipnosis itu sendiri. Macam tadi kita nampakkan asal usul ni, maka asal daripada sini maka tak boleh digunakan. Jadi sebab tu kita kata amalan hipnosis berasal dari ritual agama kuno, tak boleh guna. Yang kedua, pengaruh agama Hindu terlalu banyak dalam amalan hipnosis ni, seperti reincarnation, hukum karma, dalam past life regression. Yang ketiga, percanggahan akidah. Kerana timeline terapi didapati bercanggah dengan konsep qada dan qadar. Kita cuba tekan yang ni. Bukan. Sorry, ya. Tekan yang ni. Yang ni. Sorry, bawah. Tu. Okey. Konsep timeline terapi adalah satu teknik psikologi yang membolehkan klien untuk menulis semula masa lampau. Apa yang dah berlaku pada memori lepas, kita tulis semula dan kita lakar masa depan kita. Okey. Baik, kembali. Aspek keempat, amalan menilik dan beramal. Dream surfing, yang disuruh orang tidur dan menilik apa yang ada dalam mimpi itu, adalah amalan. Ke mana ni? Tekan balik yang ni, yang merah. Dream surfing adalah amalan menilik. Disuruh orang tu berbaring, dihipnosis, dan apa yang orang itu lihat dalam masa dia kena hipnosis akan ditafsirkan. Aspek yang kelima, melanggar maqasid syar'iyah. Kondisi hipnotik adalah suatu pencerobohan akal.
Dalam Islam kita ada 5 al-umur lima perkara yang kita jaga maqasid syar'iyyah. Yang pertama sekali ialah agama, ad-din. Yang kedua nyawa. Yang ketiga ialah akal. Yang keempat ialah maruah. Yang kelima harta. Sebab itu kalau orang murtad, hukumannya ialah bunuh. Kalau orang membunuh orang, iaitu yang kedua, iaitu nyawa, maka hukumannya ialah qisas. Kalau akal, orang itu minum arak, maka hukuman hudud. Sebab itu akal ni dalam hipnosis sebenarnya membenarkan akal itu diceroboh telah melanggar maqasid syar'iyyah, iaitu membenarkan seseorang menceroboh akal. Orang yang normal tiba-tiba diceroboh akalnya melalui hipnosis, maka ia adalah suatu perkara yang melanggar maqasid syar'iyyah yang dijaga oleh syarak. Dan yang terakhirnya, kesan khawarikul adah. Sebahagian daripada kesan hipnosis adalah merupakan kesan luar biasa berbentuk istidraj. Yang saya cerita tadi, boleh tengok apa dalam baju kita, boleh baca fikiran kita, itu semua adalah istidraj. Baik, sirah hukum telah difatwakan amalan hipnosis berasal dari ritual kerohanian agama kuno dan banyak dipengaruhi kepercayaan agama Hindu seperti kelahiran semula dan hukum karma. Yang kedua, teknik-teknik yang digunakan dalam hipnosis seperti past life regression, timeline terapi bercanggah dengan konsep qada dan qadar. Yang ketiga, terdapat amalan menilik dan meramal masa depan dalam hipnosis seperti dream surfing dan dream analysis yang diharamkan dalam Islam. Jadi sebab itu ada fatwa di Arab Saudi, fatwanya mengharamkan hipnosis kerana dikatakan menggunakan jin. Dan okey, saya rasa setakat tu sahaja pembentangan, tapi saya nak tunjuk pada tuan-tuan ini. Secara kesimpulannya, apa yang ada zaman sekarang ni seperti law of vibration, law of attraction, ESQ, midbrain activation dan sebagainya, sekiranya ada unsur-unsur yang meragukan, maka itu perkara tersebut tidak boleh diamalkan oleh kita. Jadi setakat tu saja saya sebutkan kali ini, dan kebetulan saya bersama Datuk Mufti dah sampai. Saya sudahi pembentangan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berada Dr. Muhammad bin Ismail dalam dekan akademik dan Balai Luar Pelajar UMP. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada saya bersama Datuk Sri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman Mufti Bahar dan juga Al-Fadhil di daerah Bentong yang dapat bersama dengan kita untuk sesi yang terakhir ini. Jadi dengan itu saya hormat yang disediakan saya bersama Datuk Sri dan rakan-rakan di daerah untuk mengambil tempat di atas pentas bersama dengan penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang hormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman, Sahibus Samahah Mufti di Parang, Tuan Haji Badaruddin bin Ahmad Bustami Al-Fadhil Qadhi daerah Bentong, penceramah kebutuhan Dr. Tahluddin bin Ismail, ketua-ketua jabatan barisan wakil kerja program Udara Perpaduan Ummah Pereka Daerah Bentong Siri 4 tahun 2020. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpah rahmatnya, maka muzakarah perpaduan ummah perkara penting telah berada di penghujung. Majlis mengalu-alukan di mana sahibus sama Mufti di Pahang dan al-fadhil daerah Bentong ke majlis penutup pada hari ini. Dan majlis juga merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Mahyudin bin Ismail dan tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama program hari ini dari awal hingga ke akhir. Majlis dengan segala hormat takzimnya menyebut Al-Fadhil Qadi daerah Bentong untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibus Samah Mufti Negeri Pahang, Yang Hormat Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pahang, yang dihormati lagi dikasihi Dr. Mahyudin bin Ismail, Timbalan Dekan Universiti Malaysia Pahang, ketua-ketua jabatan, para pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Pahang, para pegawai daripada jabatan-jabatan daerah Bentong, wakil-wakil jabatan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada tengah hari yang mulia ini dapat kita masih kita berada di Dewan Majlis Pembenaran Bentong pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasihlah terutama kepada Sahibus Samah Datuk Seri Mufti kita kerana Jabatan Mufti Negeri Pahang sudi menganjurkan muzakarah perpaduan ummah di daerah Bentong pada tahun ini. Jadi saya ingat biarpun saya tak dapat mengikuti siri ceramah yang disampaikan oleh Dr. Mahyudin mulai pada pagi tadi, sempat masuk ujung-ujungnya, tapi sempatlah saya mendengar tajuk hipnosis yang disampaikan oleh Dr. Mahyudin. Mungkin ialah pada pandangan saya mungkin ni kajian terbaru Dr. Mahyudin lah. Sebab sebelum ni mungkin jarang kita dedahkan dengan bab-bab bahasa Melayu kita ilmu pukau Doktor ilmu pukau Jadi sangat menariklah yang dibentangkan oleh Dr. Mahyudin. Kalau maknanya kita dapat suatu ilmu yang baru, itu ilmu yang sangat berguna dalam masyarakat kita. Biarpun masyarakat kita ni dia bab-bab macam ni memang agak tak berapa tahu, tak berapa minat, tapi itulah realiti yang berlaku sekarang, Doktor. Mana benda ni nampak macam tak logik tapi dia berlaku. Macam ilmu pukau lah. Kalau masyarakat Melayu kita, kalau zaman dulu kalau cerita bab ilmu pukau memang biasa. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita sebut ilmu pukau, memang orang tak percayalah. Orang kata tak logik lah zaman sekarang. Macam Dr. Mahyudin kata tadi tak. Kadang-kadang kita dapat cerita orang pergi keluar duit kat bank, ada orang sentuh bahu, habis duit kita bagi ke dia tak, terus tak sedar. Ataupun berjabat tangan ke apa, terus kita buat keluar duit bagi ke orang yang pukau kita tu. Jadi benda ni, rupanya benda ni adalah suatu kenyataan yang berlaku. Bukannya cerita-cerita orang kata cerita-cerita mengarut, tapi ini realiti yang berlaku. Jadi benda-benda macam ni molek sangatlah tuan-tuan. Kalau kita dapat panjangkanlah kepada tempat-tempat tuan-tuan. Saya mempromosilah Dr. Mahyudin memang pakar dalam bab-bab perumuhan, dalam bab ilmu-ilmu macam ni. Jadi tuan-tuan boleh panggil lah Dr. Mahyudin lagi untuk bagi ceramah lagi di masjid ke surau tuan-tuan, jabatan tuan-tuan tentang bab ilmu yang berkaitan dengan perumuhan dan hal-hal mistik ni jadi untuk dapatkan lebih informasi yang berguna.
Jadi sekali lagi lah saya mengucapkan terima kasih lah pada Jabatan Mufti Negeri Pahang Dr. Mahyudin kerana dapat hadir ke daerah Bentong. Kita mengalu-alukan lah Jabatan Mufti Negeri Pahang untuk buat sebarang program. Kita baru saja habis program bulan lepas ke awal bulan ni. Awal bulan ni itu 2 minggu lepas. Program Fiqh Falak Jadi alhamdulillah dalam bulan ni saja 2 kali Jabatan Mufti datang ke daerah Bentong. Dan Datuk Seri Mufti pun dah 3 hari 2 malam kat sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada yang berkenaan macam Datuk Mufti pergi 4 buah masjid dan semalam khusus imam di masjid daerah Bentong. Jadi 3 hari 2 malam tuan-tuan, daerah Bentong kita ni sangat beruntung lah mendapat manfaat yang sangat besar hasil daripada Datuk Seri sendiri yang turun ke daerah Bentong, dan juga banyak program yang telah dijalankan oleh Jabatan Mufti ni di daerah Bentong. Jadi saya ingat sekadar itu sajalah. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dirakamkan kepada Al-Fadhil Qadi Daerah Bentong di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya majlis mempersilakan Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman untuk memberikan ucapan, dan seterusnya merasmikan penutupan program Zakat Perpaduan Ummah Peringkat Daerah Bentong Seri 4 tahun 2020 dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Afandi daripada Jabatan Mufti, dan khususnya yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Kadi Daerah Bentong Ustaz Burhanuddin bin Ahmad Bustamin dan seterusnya kepada Dr. Mahyudin yang daripada Universiti Malaysia Pahang, dan seterusnya kepada peserta-peserta yang saya muliakan yang terdiri daripada asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana sekali lagi kita dapat bersama dalam muzakarah perpaduan ummah ini. Di antara program Jabatan Mufti ialah ada beberapa program yang kita manfaatkan untuk masyarakat Islam di Pahang ini, iaitu kita adakan majlis seperti ini di dewan-dewan ataupun di masjid-masjid untuk kita mendedahkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan agama kita, yang kita boleh mengenal pasti ilmu-ilmu yang dikatakan fardu ain, fardu kifayah, dan ilmu-ilmu yang menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Maka pendedahan-pendedahan yang telah disampaikan oleh Dr. yang berbahagia Dr. Mahyudin adalah amat manfaat bagi kita lah. Baru tadi dia beritahu bahawa kalau dulunya ada orang yang dipanggil Tok Bomoh ke ataupun lain-lain bahasa yang mana kita pelik dengan kebolehan dia, yang mana boleh menceritakan benda yang gaib, benda yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya perkara-perkara itu tidak mustahil boleh dilakukan, kerana ada beberapa sebab-sebab yang Allah aturkan, mana mereka mengambil kadang-kadang daripada qarin, yang antaranya qarin. Sebagaimana Dr. Mahidin beritahu tadi, ada orang tu dia ambil batu, dia, saya ingat dia dah beritahu pada tuan-tuan sekalian. Kemudian dia kira, kemudian ditanya orang tu berapa bilangan batu dia boleh jawab. Kemudian kali kedua dia ambil batu, dia genggam gitu saja, ditanya tak boleh jawab. Bila ditanya kenapa yang pertama boleh jawab, kerana waktu mengira tadi qarinnya dia nampak, kemudian beritahu dia. Dan yang satu lagi, waktu ambil dia tak kira, mana qarin pun tak tahu. Menunjukkan jin, syaitan sebenarnya dia macam kita juga, yang tahu sebenarnya ilmu ghaib, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang patut kita ambil perhatian, yang mana pendedahan-pendedahan yang diberikan adalah amat manfaat pada kita, dan kita hendaklah mendekati majlis-majlis ilmu yang boleh manfaatkan pada kita, boleh mendedahkan sesuatu pada kita untuk kita tidak lari daripada akidah Islam yang sebenar. Ada satu perkara saya ingat kali ini saya cuba untuk bawa yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah ni. Ahli sunnah wal jamaah ni iaitu ahli, maksudnya orang lah, maksudnya orang ramai di kalangan umat Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang ada juga orang kata dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tanya pihak-pihak yang menyeleweng pun, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Macam Khawarij ke, kumpulan-kumpulan yang kadang-kadang lari daripada akidah sebenar. Yang kita ni bila sebut ahli sunnah, iaitu dari segi akidah ni kita berpegang kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada 260 dan wafat pada 324, dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang lahir pada 247 dan wafat pada 333 Hijrah. Mereka dua orang ni adalah imam ulama terkenal yang lahir selepas kurun yang, iaitu kurun yang ketiga selepas kurun sahabat radhiyallahu anhum, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam hadis, mengatakan bahawa sebaik-baik kurun adalah kurun di zamanku dan selepas itu dan selepas itu. Mana itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyebut khairul ummati qarni, sebaik-baik ummah adalah kurun aku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita lihat mereka yang hidup di zaman Rasulullah adalah orang yang beriman dan hidup bersama Rasulullah adalah ummah yang terbaik. Kita tak boleh nak bandingkan. Selepas itu iaitu qarni ummati summa allazi yalunahum, selepas itu kurun yang selepas kurun Rasulullah itu, Rasulullah bersama sahabat-sahabat, lepas itu sahabatlah yang tinggal sahabat. Makna itu pun masih lagi, kerana sahabat itu masih lagi bersama Rasulullah. Kemudian selepas itu summa allazi yalunahum, kemudian selepas itu tabi'in, iaitu sahabat, orang Islam yang bertemu dengan Rasulullah dipanggil sahabat. Orang yang tak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat itu dipanggil tabi'in.
di zaman kurun yang ketiga ini lahirlah ulama-ulama yang hidup di zaman yang terbaik ini. Itu 3 kurun yang terbaik, iaitu antaranya imam 4 mazhab itu. Kalau kita lihat imam 4 mazhab itu, Imam Hanafi misalnya, dia lahir pada tahun 80 Hijrah. Mana 80 Hijrah ni sempat lagi bertemu dengan para sahabat kalau tak silap saya. Dan wafat tahun 150. Kalau kita lihat Imam Malik, iaitu lahir tahun 93 Hijrah dan wafat pada 179. Dan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat tahun 204. Kemudian begitu juga Imam Ahmad Hanbali lahir pada tahun 164 dan wafat tahun 241. Dan kalau kita lihat Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah, itulah masih lagi dalam kurun yang ketiga itu. 260 lahir kalau Hasan Al-Asy'ari dan wafat pada 324, dan Abu Mansur Al-Maturidi lahir pada 247 dan wafatnya 333. Kita lihat tuan-tuan, orang ulama ini khususnya ulama 4 mazhab, mereka, sebab tu kita berpegang kepada salah satu daripada 4 mazhab, sebab mereka lebih rapat, lebih tahu tentang agama ini. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang apa? Tentang bila orang bertanya tentang Rasulullah mengatakan bahawa umat Yahudi dan Nasrani ini, Yahudi dan Nasrani berpecah kepada 71 dan 72. Dan sataftariku ummati ala salah satu sab'in, mana umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 73 golongan, lebih banyak daripada Nasrani yang Yahudi itu. Dan kulluhum finnar, kesemuanya dah masuk dalam api neraka kecuali satu ni. Kemudian sahabat bertanya, yang satu tu yang mana? Ma ana alaihi wa ashabi, yang tu orang yang selamat, yang masuk syurga, yang tidak dimasukkan dalam api neraka, iaitu maksudnya dia masih kadang-kadang dia masih Islam, dia masih mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, tapi menyeleweng. Misalnya kumpulan-kumpulan yang sesat yang bawa ni, sebab dia tak ambil apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Mana Rasulullah mengata ma ana alaihi wa ashabi, mana orang yang selamat ni orang yang ikut aku dan para sahabat. Mana orang yang dapat melihat sebenar tentang perjalanan Rasulullah dan para sahabat itu, itulah yang dibawa oleh ulama-ulama muktabar ni. Antaranya yang 4 mazhab tadi, dan antaranya ialah dari segi akidahnya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka duduk dalam kurun itu. Sebab tu kalau kita berpegang pada salah satu daripada 4 mazhab ini, insya-Allah kita tidak akan sesat, insya-Allah, kerana mereka melihat, mereka telah melihat kepada Al-Quran dan melihat pada ribuan hadis-hadis yang dia kira amalan-amalan sebenar oleh Rasulullah adalah ini. Itulah yang diatur sebagaimana dalam amalan yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Sebagai contoh, iaitu pernah Rasulullah SAW semayang di Madinah, dia jamak, iaitu zuhur dengan asar, jamak, iaitu dia jamak bukan dua-dua kan. Kalau dua-dua ni kita musafir, tapi dia jamak artinya semayang zuhur 4, semayang asar 4 sekali. Kemudian waktu asar dan isyak pun sekali, jamak begitu. Sedangkan bukan hujan, bukan kerana musafir dalam hadis ini. Menunjukkan boleh Rasulullah jamak. Tapi amalan sebenar yang mana Imam Syafi'i melihat, itu amalan-amalan tertentu yang khusus, yang ada sebab-sebabnya. Misal contohnya ulama mengatakan boleh begitu sekiranya doktor misalnya dia membuat pembedahan daripada sebelum maghrib tadi, dia terpaksa buat kerana tidak mati orang ni, itu dibenarkan untuk dia jamak, contohnya. Mana amalan ini itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Tetapi macam Syiah, dia kalau kita pergi ke Iran,
Dia kata oleh kerana Rasulullah buat ni, kita apa salah buat? Tak apa. Sebab tu di Iran masjid hanya dibuka 3 kali saja. Zuhur, asar sekali, maghrib, isyak sekali, dan subuh 3 kali saja. Dan amalan itu sebab tu Rasulullah bersabda, amalan yang mana mereka itu Islam, masih Islam lah. Kita tak boleh kata Syiah tu kafir, tapi dia menyeleweng. Artinya orang menyeleweng ni dia masuk dalam neraka tu, kemudian lepas tu baru dimasukkan dalam syurga. Kerana penyelewengan yang mereka lakukan selain daripada apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan amalan sebenar Imam Syafi'i memang betul, tapi Imam Syafi'i dan imam-imam yang keempat itu tidak mengamalkan seperti itu. Tidak ada dalam kitabnya mengatakan kita oleh kerana Rasulullah buat jamak gitu, kita buatlah. Kita mana 3 kali lah. Sedangkan kita tahu bahawa sembahyang yang wajib, yang kita wajib kita jaga, iaitu 5 kali sehari semalam. Itu sebagaimana kita pun dah tahu cerita waktu Rasulullah SAW Isra, mendapat perintah sembahyang itu di Sidratul Muntaha, iaitu 5 kali daripada 50 kepada turun sehingga 5 kali. Itu satu perkara. Kemudian dari segi akidah, dari segi hukum hakam ni kita tak kisahlah. Kalau orang nak semayang ke apa, memang dah jelas. Tapi dari segi akidah ni tuan-tuan, yang kita kena ambil perhatian, iaitu hendaklah kita berpegang kepada aliran yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidiyah. Apa yang dibawa ni? Itulah sifat 20. Itulah yang dibawa sifat 20. Mana selain daripada itu, saya nak ingatkan bahawa yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari ni, dia amalan yang menepati kehendak Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW memberikan satu gambaran yang jelas di dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu apabila turunnya ayat daripada surah Maidah ayat ke-54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya apabila ayat ini turun, iaitu ayatnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dini, siapa yang murtad daripada agamanya, iaitu Allah nak menceritakan orang Islam yang asalnya Islam kemudian murtad. Allah nak beritahu bahawa bagi Allah tidak susah, tidak ada kerugian bagi Allah. Kalau seluruh manusia ni tidak beriman pada Allah, Allah tidak menjadi rugi dan tidak ada masalah bagi Allah. Allah boleh menggantikan kaum yang lain, Allah boleh jadikan kaum yang lain. Itu maksudnya begitulah. Dan dalam ayat ini menyebut fasaufa ya'tillah biqaumin, nescaya Allah akan datangkan satu kaum yang baru, iaitu kaum yang macam mana? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, iaitu Allah suka, cinta kepada, sayang kepada kaum itu, dan kaum itu sayang kepada Allah, iaitu sayang kepada agama. Itu yang kita hendak sekarang ni. Kita hendak jadikan umat Islam keseluruhannya, bagaimana kita adakan program apa saja, ceramah ke apa, supaya kita, keluarga kita, anak muda kita sayang kepada agama, dan dengan itu Allah akan sayang kita. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cara bagaimana untuk kita, pertama untuk kita menyayangi agama, antaranya syiar yang besar, iaitu kita berjemaah. Kita berjemaah ni adalah salah satu daripada cara untuk memupuk untuk kita mengasihi agama. Kalau kita lihat sebuah kampung yang keseluruhan kampung itu datang berjemaah, menunjukkan kampung itu kampung yang dikasihi oleh Allah, dan mereka adalah menggambarkan satu kaum yang, satu kampung
penduduknya amat mencintai agama ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW daripada Mekah datang ke Madinah, Rasulullah bina masjid. Tujuan bina masjid ni untuk mengumpulkan orang, untuk di situlah kita akan mengambil ilmu pengetahuan di mana para sahabat mendapat ilmu-ilmu daripada Al-Quran yang diturunkan daripada Rasulullah SAW di masjid. Maksudnya itulah asasnya. Kalau Rasulullah datang ke Madinah, artinya untuk membina satu masyarakat Islam yang sebenar. Bagaimana masyarakat Islam untuk dipupuk menjadi masyarakat yang baik, bermula daripada mereka sayang kepada masjid dan mereka bersatu padu. Dengan masjid kita boleh bersatu, kita boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat. Kita kadang-kadang duduk sebelah jiran, kita susah nak bercakap pun susah. Bila kita bertemu, kalau dia dan kita berada di masjid, kita boleh jumpa dia, kita boleh tegur dia, kita boleh tanya dia apa saja. Itu tempatnya. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana mungkinlah COVID-19 ini, PKP ini mengekang kita untuk pergi masjid, tetapi tidak halang, tidak menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Maka kalau kita datang masjid, mudah-mudahan dengan datang ke masjid kita berdoa ramai-ramai, mudah-mudahan Allah angkat wabak ini, insya-Allah. Dan apabila kita memperbanyakkan ibadah, doa dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan itu datanglah, walaupun dalam keadaan macam mana pun kita diizinkan untuk kita berjemaah, datanglah, khususnya solat Jumaat. Mana dengan itu, kalau sebelum ini kita mudah untuk kita sembahyang dan sebagainya, tapi walau bagaimanapun kita masih ada ruang lagi untuk kita datang ke masjid. Datang ke masjid untuk berjemaah ni satu perkara yang amat besar, tuan-tuan. Kita beritahu anak-anak kita supaya mereka datang ke masjid. Salahnya sekarang ni yang jadi masalah sosial dalam masyarakat kita, sebab apa? Sebab kita membiarkan anak muda kita maghrib isyak mereka tak tahu ke mana, dan subuh memang mereka tak datang. Dan jangan salahkan anak-anak muda, kadang-kadang kenapa tak datang, itulah manalah anak muda tak nak datang, sebab salah kita, kerana kita tak ajak mereka datang ke masjid. InsyaAllah selepas ini kita ke mana saja. Saya semalam tadi saya pergi ke Felda, Lurah Bilot, saya menceritakan hal ini. Ini asasnya. Kemudian semalam saya pergi ke Desa Damai, Desa Damai, betul? Desa Damai nama. Dia ada banyak desa ni. Kemudian pagi tadi saya di Kampung Baru. Kampung Baru. Saya tak sempat di Camang sebab saya ada mesyuarat dengan Buah Dua Tuanku. Pagi mesyuarat hingga petang. Petang malam saya minta izin dengan pemangku raja. Mula-mula tak agung. Sebab tu Tuanku Agong keluar, kemudian dipengusikan oleh Buah Dua yang amat mulia pemangku raja. Saya sampai dah pukul 4 suku dah. Saya terpaksa lah jumpa dengan dia, minta perkenan supaya saya keluar. Saya kata saya ada program di Bentong 3 hari. Saya kata, boleh. Saya pergilah. Itu pun sempat semalam sampai di masjid pukul 7.40. Kerana ada jam pula dekat jalan nak pergi ke Tari ni. Ada jam. Kalau tidak lebih awal sampai 5.30 daripada rumah sampai 7.30 lebih kurang. Alhamdulillah, itulah yang asasnya. Kita bawa apa sekarang ni? Kita nak ajak semua daripada umat Islam memenuhi masjid. Kita nak masjid subuh macam Jumaat, insya-Allah. Ini tugasnya. Macam mana kita nak boleh ramai begitu? Tugasnya kita lah. Ibu bapa kena pergi tahu anak-anaknya. Setiap dia pergi masjid, dia bawa anak-anaknya keseluruhannya. Anak-anak kecil mungkin dah tak boleh sekarang ni, tapi mungkin yang kita bermula dengan anak-anak yang dah besar, menantu-menantu kita. Kadang-kadang kita tak kisah, menantu-menantu kita semayang pun terlepas waktu subuh misalnya, kita tanggungjawab kita, tuan-tuan. Itu di antaranya. Mana kita sambung apa yang kita nak cerita tadi. Sempat. Kemudian kita lihat apa? Orang yang macam ni, orang mencintai agama. Dia nak umat Islam suka kepada agama. Saya paling duka cita kalau pergi berhenti ke RR
Kemudian ada orang bila masuk waktu memang ramai, alhamdulillah ramai yang sembahyang, tapi bersendiri-sendiri. Mereka tak tahu kepentingan berjemaah, sedangkan berjemaah itu menyelamatkan dirinya di padang mahsyar nanti. Rajulun qalbu mu'allakum bil masajid, iaitu hati orang yang berpaut hatinya ke masjid. Yang setiap masa waktu masuk waktu sembahyang dia akan berjemaah. Orang ni akan selamat di akhirat nanti. Inilah kita ambil perhatian. Kita sembahyang di rumah, belum tahu lagi kita dapat kesempurnaan sembahyang itu, tuan-tuan. Mana kita sembahyang Jumaat kita dapat 25 atau 27 darajah. Kadang-kadang tersilap ke apa, masih lagi potong, masih lagi. Kita katalah sembahyang kita tak betul itu, tak betul, tak sempurna, masih potong, masih lagi ada 27 darjah lagi menunggu. Mana masih berbaki. Kalau kita sembahyang seorang 21 darjah je, silap sikit habis dah. Ibaratkan begitu. Itu maksudnya. Dan apabila kita mencintai agama ni, kita tengok satu kampung yang mencintai agama, insya-Allah kampung itu diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Ada satu kampung, tuan-tuan, susahnya nak orang nak datang berjemaah. Kampung tu selalunya bergaduh lah. Itu tak kena, tempat tak kena, itu tak kena. Biasanya begitu. Dan kampung yang berimarah adalah kampung yang ramai datang ke masjid. Kemudian dalam hadis dia menyebut azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka ini berlemah lembut dengan orang Islam dan tegas dengan orang kafir. Kita kadang-kadang buat, itu orang marah ni kata, buat gerai sekejap lagi roboh. Ada kalau orang kafir itu dah berapa tahun dah? 40 tahun mencerobohi tanah, tak ada apa. Ini kata orang, saya tak nak berbangkit sebenarnya. Marah orang jabat tanah kita kata. Tapi begitulah maksudnya. Kita jangan tegas sangat dengan orang kafir, jangan tegas sangat dengan orang Islam, dan berlembut dengan orang kafir. Jangan begitu. Kita berlembut sesama orang Islam dan tegas dengan orang kafir. Bukan nak bermusuh, nak berlawan, nak berkelahi dengan orang kafir. Bukan begitu maksudnya. Kita tegas. Kita kena ambil perhatian. 60 tahun dulu, kalau kita kena tahu, kita kena beritahu kepada umat Islam. 60 tahun dulu, kalau orang Cina ada anak nak masuk kedai Melayu, jangan. Kedai kita masih ada. 60 tahun dulu. Sebab itu kedai dia tu terjamin. Kerana bukan saja orang dia masuk, orang kita pun masuk sama, orang Islam. Tapi orang kita, biar kita pergi kedai Cina dulu, kedai India dulu, kemudian dah tak ada, baru nak pergi kedai Melayu. Itu satu benda yang amat malang. Sedangkan orang Cina menolong orang Cina, orang India menolong orang India. Asas kita bermula dengan saudara kita. Kalau dalam keluarga kita tolong ibu bapa kita, tolong anak-anak kita, bermula daripada situ. Itu yang diajar oleh agama kita. Selepas itu barulah jiran kita, semua begitulah. Kalau kita pergi ke luar negara lah, macam kita pernah duduk di luar negara, pertama sekali kita berjumpa, dia tanya, awak orang mana? Orang Pahang. Oh, saya pun orang Pahang. Itu dah kemesraan tu ada. Lepas tu, awak di mana? Saya Bentong. Oh, saya pun Bentong, duduk di mana? Lagi rapatnya. Lebih kemudian ada pula ceritanya, oh, saudara, kita saudara, lagi rapat. Begitu maksudnya. Dalam seluruh dunia ni begitu, tuan-tuan. Seluruh dunia ini kita bermula daripada untuk mengikat dengan bangsa, dengan khususnya tentang agama kita. Agama itu adalah lebih besar lah. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah dan tidak takut laumata lain, dicela-cela orang. Kita buat sesuatu, kita sembahyang, kita menggunakan mikrofon di masjid, tapi bukan ganggu orang lah. Jangan sampai di Pulau Pinang hanya azan je, kamat je, lain tak boleh. Orang Pulau Pinang biasanya kita kadang-kadang ada saudara kita meninggal, kita beritahu Pak Ngah kita meninggal dah. Kalau cakap gitu kena tangkap, dia kata. Kalau di Pulau Pinang, mana boleh begitu. Dia kata selama ini kita, negara kita orang Islam, kita umat Islam biasanya memang pagi-pagi dikejut dengan terakhir. Apa salahnya? Walaupun di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tak buat begitu. Tetapi amalan itu amalan yang sesuai dalam masyarakat kita.
bolehlah kita buat. Kerana tidak mengganggu pun. Anak-anak pun tidur sihat macam biasa. Kalau mengganggu mungkinlah. Dan selama ini tidak mengganggu dan kita suka dan seronok dengan kita mendengar Al-Quran dan bacaan-bacaan tarhim dan sebagainya. Dan kita bukan nak cerita begitu, kita nak ceritakan apabila Rasulullah SAW telah membaca ayat itu, Rasulullah memberitahu bahawa kaum yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang mana Allah akan menjadikan kaum yang menggantikan kaum yang lalu itu, yang murtad itu, kepada kaum yang Allah suka dan Allah suka kepada mereka dan mereka suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyebut yakni kaum Abi Musa, iaitu kaum sahabat Rasulullah bernama Abu Musa di situ. Iaitu Rasulullah pernah menunjuk kepada kaum ini. Rasulullah menunjukkan Abi Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini datuk kepada Hasan Asy'ari. Iaitu seolah Rasulullah mengatakan bahawa cucunya, seolah begitu ni. Cucunya lah, zaman cucunya itulah. Zaman itulah zaman tabi'in, waktu selepas sahabat. Zaman selepas sahabat ini. Mana zaman ini menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh Hasan Asy'ari dan Maturidi dari segi kaedah akidah untuk kita memahami akidah Islam ni adalah amat menepati. Itu maksudnya. Anak kita patut kita ambil perhatian, dan itulah sebenarnya yang telah disusun macam hukum hakam, semayang dan seterusnya disusun oleh Imam Syafi'i dan Imam yang empat itu, dan dari segi akidah disusun oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan dia cipta, dia ambil dari apa yang dia faham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, iaitu dia mengatakan Allah wujud tanpa bertempat. Ini asasnya. Ada orang kata ini rekaan daripada Abu Hasan Asy'ari, dia kata rekaan. Tidak. Ini bukan rekaan. Inilah yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, hadis sahih, yang mana Rasulullah mengatakan kana Allah adalah Allah wujud sejak azali lagi. Kana Allah, maksud di sini Allah wujud pada azali ni. Walam yakun syai'un ghairu. Pada waktu Allah wujud ini tidak ada benda waktu tu. Itu mana. Maksudnya asal Allah, Allah wujud, tidak ada yang lain. Allah saja. Itulah mana wujud kidam. Kidam itu yang kita belajar sifat 20 ni. Kidam sedia ada. Sedia ada. Mana itulah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Wujud ada, kemudian kidam sedia ada. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah, kana Allah adalah Allah wujud azali lagi. Mana tidak ada benda semua. Mana dengan itu tak ada bertempat waktu itu. Tak ada bertempat. Mana akidah Hasan Asy'ari ini berpegang pada Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat ini merupakan akidah yang dia bawa, yang diambil daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian sesungguhnya Allah tidak memerlukan kepada makhluk-makhluk. Waktu itu tak ada apa. Kemudian barulah Allah menciptakan sesuatu. Mana dalam Al-Quran menyebut laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Mana Allah ni tak serupa dengan makhluk. Mana kita kalau kat rumah kita kalau tak ada kursi, kita beli kursi, untuk apa kita duduk? Tak raya juga berdiri kita. Adakah Allah sedia ada, atau sifat Allah sedia ada, kemudian Allah jadikan arash untuk Allah duduk di atasnya? Tidak. Itu maksudnya begitu. Mana itulah maksudnya Allah wujud kidam baqa, dan Allah berterusan selama-lamanya. Allah tidak mati. Kita ni yang baru ni hidup, mula-mula tak ada, kemudian hidup, kemudian mati. Tapi Allah baqa. Kemudian selepas itu dihidupkan semula. Itu mana sifat Allah tidak seperti benda yang baru. Kita ni tak ada, barulah. Matahari pun baru, semuanya baru. Daripada tak ada. Itu mana Allah patut dalam sifat seterusnya mukhalafatahu ta'ala lil hawadis.
Allah itu tidak sama dengan yang baru. Yang baru ni tak sama dengan makhluk. Apa yang kita lihat semuanya baru, semuanya makhluk Allah. Mana tuan-tuan bayangkan apa itu makhluk Allah. Allah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Itu akidah tuan-tuan. Itu akidah yang perlu kita ambil perhatian. Maka apabila Allah jadikan arash sesuatu, Allah tidak berhajat. Sekiranya Allah berada di suatu tempat, sudah tentu Allah serupa dengan makhluk. Kalau Allah berada di langit, sepertilah Allah itu seperti malaikat. Kalau Allah ada di bumi, seperti manusia. Mana boleh berbentuk begitu? Allah tidak bertempat, Allah tidak ada ruang gitu. Kalau ruang itu makhluk Allah. Sebab itulah yang jadi masalah kepada kita apabila kita mentafsirkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu yang saya nak sebut itu je. Iaitu kalau ikut terjemahannya tuan-tuan, sebenarnya terjemahan Ar-Rahman itu Tuhan yang Maha Pemurah, bersemayam di atas aras pun tak berapa kena. Tak berapa jelas. Sebenarnya terjemahannya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lepas tu kalau Imam Malik bila sebut apa makna Ar-Rahman 'alal istawa, maklum. Maksudnya gitulah. Awak baca Quran itulah maksudnya. Kalau kita, sebab apa? Ada ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat ini banyak maknanya. Ada ayat muhkamah yang jelas, tak payah kita takwil. Tapi ayat-ayat yang mutasyabihat ini kadang-kadang tidak boleh kita terjemahkan secara literature, perkataan-perkataan. Seperti ada bahasa Melayu, bahasa Arab ni kita tak boleh kita terjemahkan bahasa Melayu. Ada bahasa lain, dia akan lari. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ni, sebab Ar-Rahman ni arsy istawa ni banyak maknanya. Memang maknanya duduk, memang maknanya macam-macam, singgah sana, mana-mana kekuasaan, banyak makna. Dengan itu kita nak terjemah mana satu? Itu maknanya. Sebab itu tak boleh terjemah. Kata Imam, kalau ikutkan Ar-Rahman istawa, itulah maksudnya. Ini akidah tuan-tuan. Siapa yang mengatakan Allah duduk seperti manusia duduk, itu hukumnya boleh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita lihat Al-Quran dan hadis-hadis, terdapat ayat yang seperti ada kesamaran. Tidak boleh dipahamkan secara zahir. Kalau faham secara zahir, seolah Allah tu macam makhluk. Allah misalnya ada tangan, tak boleh katakan Allah ada tangan. Tangan ni tak sama dengan kita. Itu tak boleh tu. Kalau tangan, wallahu alam. Kita boleh kata, kalau kita kata tangan, malah tangan tu macam kita. Dah bayang. Maknanya wallahu alam. Baca itu je. Kalau Allah kata apa saja, kita tak boleh menerjemahkan secara terjemah dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu. Memang boleh menyeleweng tuan-tuan. Sebab itulah kita menggunakan kataan tangan itu kuasa. Itu yang kita terjemahkan supaya kita tidak lari daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah. Sebagai contoh, ada bahasa yang kita tak boleh terjemah, macam bahasa Melayu. Kaki bangku. Kaki bangku boleh kita terjemahkan kepada bahasa Inggeris. Bolehlah kaki tak apa, leg nak. Bangku tu kursi lah nak. Kursi, leg chair. Kalau orang kita kata orang putih, leg chair. Dia faham lah. Kaki bangku gitulah. Awak seperti kaki tu, kaki chair tu. Sebenarnya orang tak pernah main bola. Itu maksudnya. Itu maknanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tu. Itu maksudnya, banyak maksudnya. Di situ bukan Allah duduk. Yang terjemahannya kita tak nak orang menterjemahkan Allah duduk seperti makhluk. Itu tak. Mana terjemahan sebenar? Wallahu a'lam. Itu yang bagusnya. Sekarang ni ada kumpulan, saya nak beritahu bahawa ada kumpulan yang mengatakan Allah itu duduk di atas aras. Sedangkan kita yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari tidak bertempat. Allah tidak. Maksudnya Allah sebelum mencipta sesuatu alam ni, iaitu tak ada benda lah, tidak tempat. Kemudian Allah jadikan langit,
Allah jadikan aras. Adakah Allah nak jadi aras untuk Allah duduk? Kalau Allah nak duduk, artinya Allah lemah. Dah lama sangat berdiri, tak ada benda nak duduk. Itu makhluk lemah. Tak boleh kita terjemahkan begitu. Mana maksudnya lain tu? Maksudnya kemuliaan Allah. Allah jadikan aras ni satu benda yang paling istimewa. Mana Allah tu lebih lagi mulia daripada aras tu. Itu maksudnya begitu. Kemudian maksudnya sebelum terciptanya alam ini, seperti tempat, langit dan aras, kesemuanya tidak ada bersama Allah. Wa kana Allah la syai'un ghairu, mana tidak ada benda selainnya. Itu yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Maka selepas kesemuanya itu diciptakan Allah tetap wujud tanpa bertempat. Allah tak perlukan tempat. Mana tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada langit, tidak berhajat pada aras. Allah wujud tanpa tempat. Itulah yang dimaksudkan yang kita pelajari. Ini akidah yang kita belajar. Sebab tu kita kena belajar sifat 20. Orang yang tak belajar sifat 20, saya tengok ada penceramah dia kata Allah duduk di aras, makin atas pada aras. Dia boleh cakap begitu. Yang tuan tengoklah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan man qala aw taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy fa huwa kafir. Siapa yang mengatakan dan beriktikad Allah duduk atas aras, maka kufur dia. Itu kata Imam Syafi'i. Mana yang diambil oleh Abu Hasan Asy'ari ni tuan-tuan, bukan dia reka. Dia ambil daripada Al-Quran, dan ambil daripada Rasulullah SAW, dan dia ambil daripada apa yang dipaham oleh para sahabat. Tuan-tuan, kita lihat bahawa ajaran-ajaran yang menyimpang ni, antaranya kita lihat yang disebut iaitu orang di zaman Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah memang orang alim tuan-tuan. Kalau banding dengan saya, banding dengan kita, jauh ilmu dia. Dia ada sekitab Al-Fatawa, Majmu'atul Fatawa yang hebat. Tapi ada benda-benda yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu saja. Dengan itu, berapa kita nak ambil dia? Kita dah ada ulama'. Tak apalah, yang betul tu kita ambil lah. Yang tak betul tu kita tinggalkan lah. Itu maksudnya begitulah. Tapi ada kumpulan-kumpulan orang, dia bila buat rujukan Ibn Taymiyah, padahal Imam Syafi'i ada, Imam Malik ada, dia tak nak. Kalau di segi akidah, dia terus kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni lahir pada 661 tuan-tuan, 961 Hijrah, meninggal pada 728. Tengok jauh sangat. Dengan itu dia kata pahaman dia iaitu sifat tauhid 3 serangkai, uluhiyah, rububiyah dan asma' sifat tu. Mana jauh sangat. Sepatutnya kita ambil sifat 20 lah. Kenapa kita nak ambil tauhid, rububiyah, uluhiyah? Kemudian rububiyah dengan uluhiyah dia asingkan maknanya. Sedangkan rububiyah, uluhiyah tu sekali. Itu maksudnya. Kita tak perlu belajar tu. Sifat orang yang belajar inilah menyebabkan dia tak faham tentang sifat-sifat Allah. Mana kita lihat apa dalam apa yang dibawa oleh Ibn Taymiyah ni, dia mengatakan Allah ini duduk. Dia kata, Ibn Taymiyah mengatakan bahawa innahu la yaqumu 'alal kursi fama yufaddilu minhu illa qadra 4 asabi'. Iaitu mengatakan bahawa Nabi Muhammad dan Allah duduk atas kursi. Bezanya antara 4 jari dia. Dia pernah cakap begitu. Dalam kitabnya kata bersebut dalam Ibn Taymiyah dalam At-Tasrif fil Raddi Al-Asasi At-Taqdis jilid yang ke-1 muka surat 568, dan Muhammad Hafiz Abu Hibban dan tafsirnya menyebut juga tentang hal ini. Memang disebut oleh Ibn Taymiyah. Sebab itu katanya Ibn Taymiyah pernah beberapa kali masuk penjara, iaitu pada pernah dibentukkan penjara di Kahirah, Mesir pada tahun 705. Kenapa dia masuk penjara? Sebab dia masuk penjara kerana dia, sebagaimana disebut oleh Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, merujuk kepada kes pada tahun 705 itu, yang mana
Ibnu Taimiyah mengatakan masalahnya Allah duduk bersemayam, duduk cokoh di atas aras. Itu sebabnya. Itulah di antara saya rasa kita nak satukan umat Islam ni supaya kita akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari segi hukum hakam, kita hendaklah kita berpegang kepada mazhab, salah satu daripada mazhab iaitu kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Kita tak nak kumpulan-kumpulan ni, sebenarnya dia tak nak bermazhab. Saya pernah mendengar orang daripada Perlis, kita di Perlis kita tidak berpegang kepada mana mazhab. Itu adalah kumpulan yang seolah dia lebih baik daripada Imam Syafi'i, lebih baik daripada Imam Malik dan sebagainya. Ataupun ada orang dicampur-campur mazhab. Maksud mazhab iaitu ambil sembahyang kita ikut Imam Malik, pegang orang lelaki yang perempuan tanpa yang bukan mahram tu tak batal. Yang lain dia ikut Syafi'i. Mana boleh begitu? Kumpulan-kumpulan inilah kita nak satukan. Sebab tu kita daripada dulu berpegang yang mana raja kita daripada berzaman dulu, daripada zaman di Kesultanan Melaka dulu berpegang kepada mazhab Syafi'i hinggalah hari ini. Maka hendaklah kita taat, iaitu sebagaimana dalam Al-Quran menyebut, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri, iaitu raja pemerintah kamu. Kalau raja itu, kita ada majlis agama Islam, majlis agama Islam ini berpegang, mana baca Yasin malam Jumaat boleh, dia tak wajib, disunatkan. Siapa nak baca, bacalah. Kalau tak nak, tak apa. Tapi jangan kata orang baca Yasin malam Jumaat itu bid'ah, dalalah, sesat dan sebagainya. Jangan. Kalau buat begitu, kita boleh dakwa dia. Itu kita pegang, mudah. Lepas ni orang tak nak bercakap macam mana. Awak nak baca-baca. Kalau tak nak, sudah. Jangan kata orang sesat. Seolah selama-lama ni, orang daripada dulu, kita membaca surah Yasin, malam Jumaat, semuanya sesat masuk neraka. Mana memecah belah kan masyarakat. Itu yang menyebabkan pecah belah inilah yang menyebabkan Rasulullah kata umat aku akan berpecah dan semuanya masuk neraka, melainkan kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah yang kita masukkan itu. Dan saya rasa itulah di antara sedikit perkara yang patut kita ambil perhatian lah. Mana kita di Malaysia ini, kita keseluruhannya umat Islam, kita masih lagi berpegang kepada apa yang telah diputuskan oleh majlis agama Islam dan adat Rasul yang Pahang. Sebab tu antaranya tuan-tuan yang dikata ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan ittabi'u sawadil azam. Apa makna ittabi'u sawadil azam? Iaitu ikutlah kumpulan ramai. Mana dalam dunia ni orang Islam yang berpegang pada salah satu daripada 4 mazhab dan berpegang kepada Abu Hasan Asy'ari ini adalah kumpulan yang paling ramai di dunia ini. Yang Syiah tu yang tidak berpegang, kumpulan yang sedikit sebenarnya, dan kumpulan-kumpulan yang lain. Mana Rasulullah menyebut bahawa la tajtami'u ummati fi dalalah. Umat aku tidak akan sesat kalau dari kumpulan yang ramai. Kan jemaah yang disebut dan jemaah itu iaitu dahlah kita berhidup macam kita di Malaysia ni, keseluruhannya berpegang kepada kumpulan yang di bawah tuanku adalah ketua agama, dan kita ada majlis agama Islam, di situ ada majlis fatwa dan sebagainya, kita ikut daripada apa yang kita pegang begitu. Dan itu adalah kumpulan yang ramai. Jika bandingkan ada kumpulan orang yang dia tak ada mazhab, dia ikut pelik-pelik pada orang. Kita jangan ikut itu. Sedangkan kita buat ini, kita dah kumpulan yang ramai, tapi kita berpegang kepada satu sumber, satu perkara yang kita patut ambil perhatian, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebut tentang umat ini, iaitu kita kena apa maksudnya, kita dalam Al-Quran tadi menyebut kita kena bersatu di bawah satu pimpinan. Jangan orang dah buat elok, kita kata ini tak betul ni. Kita dalam mazhab kita baca kunut, kita kata ini tak payah baca kunut ni. Itu akhirnya berpecah. Itu yang kita, saya rasa itu sedikit gambaran yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan. Itulah yang dikatakan muzakarah perpaduan ummah ini. Itu asas ni ya. Lepas tu kalau kita nak faham,
kita panggillah ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita yang boleh menceritakan sebenar tentang akidah dan mazhab-mazhab yang kita pegang itu. Saya rasa itulah, dan masuk waktu dah sebenarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Kadi, kepada Dr. Mahidin yang bersama kita, dan tuan-tuan yang masih kekal. Katanya pagi tadi ramai orang, tapi letih katanya, balik. Tak apalah. Yang datang ni kurang-kurangnya memberikan sokong yang kuat untuk kita bagaimana kita nak menyatukan ummah ini, insya-Allah. Wallahu alam. Dan juga terima kasih kepada pembandaran, dipanggil Majlis Pembandaran Bentong mengizinkan kita menggunakan dewan ini. Kita ucap terima kasih dan semua yang terlibat. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakatkan ucapan terima kasih kepada Ustaz bersama di atas ucapan dan amanat yang diberikan. Seterusnya majlis mempersilakan saya bersama dengan diiringi oleh Al-Fadhil Fadhil Daerah Bentong bagi menyampaikan cenderamata. Okey, yang pertama kepada Pejabat Agama Islam Daerah Bentong. Saya bersama menyampaikan kepada Fadhil Fadhil Daerah Bentong. Sebenarnya pada penceramah lanjutan Dr. Mahyudin bin Ismail. Seterusnya kepada Wakil Majlis Perbandaran Daerah Bentong. Seterusnya kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong. Seterusnya Pejabat Daerah dan Tanah Bentong. Wakilnya tidak wakil. Seterusnya Pejabat JKA Daerah Bentong. JKA. Dan yang terakhir pada Pejabat Kesehatan Daerah Bentong. Wakil daerah. Oke, dengan ini berakhirlah program Mitra Perbadan Ummah. Pihak Majlis merakamkan sisi kebahagiaan dan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan perkara pada hari ini. Segala khidmat bantuan dan kerjasama semua pejabat kerajaan dan tuan-tuan dalam menjayakan program ini dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya akhirnya kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi info, mohon peserta menyerahkan borang penilaian kepada studio diharapkan dan terus mengambil sijil penyertaan.
Mohon semua peserta untuk menikmati jamuan yang telah disediakan ya.